Baik, kita lihat skrin sekali lagi. Kita lihat skrin. Okey, kita bincangkan tentang hutan berpasir yang tanah dia jenis tanah yang berpasir. Lokasi yang ada dekat sini yang paling popular di Langkawi lah. Okey, kita ada dekat Sabah, Sarawak, Terengganu. Okey. Antara lokasi, antara sumber-sumber yang ada, sumber tumbuhan dan juga hidupan yang ada dekat situ seperti pokok ru, tapak kuda, mengkuang laut. Okey, pokok kelapa, rumput pantai. Hidupan yang ada kat situ, burung, tupai, ular, ketam, siput, serangga. Okey, tanah berpasir. Jadi tidaklah ada harimau dekat hutan pantai. Okey, tak adalah gajah dekat hutan pantai bila masa pula orang nak mandi. Tengah-tengah mandi, datanglah gajah mandi sekali dengan kamu. Parah. Okey. Seterusnya hutan gunung. Okey, hutan gunung ni tanah laterit. Tanah laterit ni lokasi dia dekat mana hutan gunung ni? Kita ada dekat Pahang, Kedah, Sarawak, Sabah. Semuanya lokasi yang tanah tinggi. Seperti yang paling tinggi Gunung Kinabalu lah. Diikuti dengan pegunungan Iran, Gunung Tahan dan juga Gunung Jerai. Menariknya dekat hutan gunung ni kita ada pokok yang luar biasa. Seperti the Rafflesia. Kita ada periuk kera. Kita ada pokok renek. Pokok renek ni maksud pokok tu kecil-kecil lah. Okay. Kita ada lumut. Lumut paku pakis. Kulampar. Dekat hutan gunung ni kita tak adalah pokok-pokok yang gerabak besar. Contoh pokok balak tak ada dekat hutan gunung ni. Okay. Hutan monsun tropika. Hutan hujan tropika adalah. Cengang meranti tadi. Okay. Tapi dekat hutan gunung ni tak ada. Okay. Apa lagi? Hidupan yang ada dekat hutan gunung ni kita ada siamang. Okay. Siamang ni dia bising waktu malam lah. Ular, burung, serangga, musang, harimau dahan. Okay. Jadi kalau kamu ada sebut kat sini harimau dahan. Jadi bila kamu pergi ke apa ni, kerja-kerja bukan kerja. Kamu pergi mendaki gunung dan sebagainya, berhati-hati dengan harimau. Okey, harimau dahan. Dia harimau juga. Mungkin saiz dia kecil kot. Dahan, kan? Okey. Seterusnya kita melihat ini contoh pokok bakau. Pokok kelapa takkan tak kenal pokok kelapa. Kan satu lagi apa tadi? Pokok renek. Pokok renek. Kalau pokok yang besar-besar duduk dekat gunung, hutan gunung, memang orang banyak hilang. Okey. Hilang dalam gunung tersebut. Baik, seterusnya. Ini yang lebih detail. Okey, kita lihat dahulu peta tersebut. Dia bagi kat sini, dia kata Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia ialah jabatan yang menyediakan perkhidmatan kepakaran dalam bidang mineral, geosains, pelumbungan bagi menggalakkan pelaburan dalam sektor mineral dan perancangan pembangunan negara. Nampak? Okey, ini lokasi-lokasi petroleum dan juga gas asli. Banyaknya dekat Terengganu dan Kelantan Allah bagi. Okay, Allah bagi pemiliknya Terengganu. Terengganu lah paling banyak. Dia betul-betul lah nampak ni. Kawasan dia ni. Terengganu, rezeki Allah bagi orang Terengganu. Minyak, petroleum, gas asli. Okay, baik. Ini yang merah ni adalah emas. Lipis, Kuala Lipis, Raup. Ni ada ni, Negeri Sembilan ada lah. Kat mana ni gemas. Gemas, emas. Nama pun gemas. Jadi buang ji emas. Kat gemas. Nak pergi mana? Galimah, galimah. Lalu gomel jadi mungkinlah. Okey, yang ini ya. Ni kat mana ni Johor, Johor banyak Sini banyak emas tu. Kan? Okey. Lepas tu ada bandar Arang Batu, emas gas asli, emas Arang Batu. Okey. Nak tengok Arang Batu kita kena tengok dekat sebelah
Sabah Sarawak. Tu dia. Sabah Sarawak ada untung juga sebab Sarawak ada petroleum. Ini dekat-dekat Brunei ni. Sebenarnya dia pergi ke arah Brunei. Oi, Zakid baru masuk. Zakid. Orang bagi rehat 5 minit, 10 minit. Dia makan pizza tu. Emas ada dekat Sabah, Sarawak ada emas dekat Bau. Yang terkenal Bau dekat Sarawak. Tu kita ada arang batu ni. Ni. Jadi kita patah balik ke atas ke surat 108. Ni dia. Petroleum luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu, luar pesisir pantai Sabah, Sarawak. Itu lokasi dia. Apakah kegunaan petroleum? Nak menjana kuasa kuasa elektrik, tenaga elektrik, bahan api kenderaan, industri petrokimia, bahan bakar. Gas asli, tempat yang sama, kegunaan dia bahan api domestik, industri petrokimia, bahan api alternatif kepada kenderaan. Memakai gas asli. Okey. Sebablah bila guna lori dia pakai bukanlah gas asli. Dia diesel lah jadi diesel. Tengok bila dia bawa lori kan berasap berkepul-kepul keluar daripada dia punya serombong exhaust. Okey. Kemudian emas. Okey, kita sekitar Rusila, Terengganu, Raub, Kuala Lipih, Bau, Sarawak. Ini antara the best location untuk emas. Kayalah orang yang sekitar sini ni. Tapi kalau contoh kamu jumpa emas, tengah-tengah menggali, tak saja je gali, tiba-tiba terjumpa, what's this? Okey. Jadi bila bawa dekat tempat dia kata, ini emas ni. Jadi sebenarnya ada isu kat situ. Okey, apa sahaja bahan galian, contoh emas, biji, kalau kita jumpa kita kena isytihar kepada pihak kerajaan. Tak boleh sebarang-sebarang. Kena isytiharkan. Tak tahulah apa sebab kan. Okey, isytihar tu tak tahulah dapat kat kita ke, pulang kat kerajaan ke. Dia kan ada lesen ke apa ke, wallahualam. Seterusnya, apakah kegunaan emas? Sebagai jongkong emas. Kalau kita nak melindungi mata wang kita, kita kena ada simpanan emas yang banyak. Okey, banyak buat ni Amerika lah. Negara-negara Eropah dia simpan bukan duit kertas, dia simpan dalam bentuk jongkong emas. Pandai dia, pandai. Okey, lepas tu dia suruh kita gunakan duit kertas, dia pakai duit emas. Seterusnya barangan kemas. Okey, ini untuk orang-orang perempuan lah emas. Orang lelaki tak boleh pakai emas walaupun kamu sajat sekalipun tak boleh pakai emas sebab kamu masih lagi jantan. Okey. Seterusnya arang batu. Dekat mana ada arang batu? Sili Pompon, Maliau Sabah, Bintulu, Muka, Merip Pilar, Silantik, Balingian. Okey, Sarawak. Apa tujuan arang batu? Dia menjana tenaga elektrik dan digunakan untuk melebur besi. Arang batu ni boleh bakar. Untuk melebur besi. Baik. Itu dia. Seterusnya. Okey, dekat ini yang terakhir. Okey, bersabar sikit. Ini yang terakhir. Sikit lagi. Kepentingan sumber semula jadi. Kepentingan sumber semula jadi ada 3 dekat sini dan muka surat 111 ada lagi 2. Yang pertama, kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi negara, yang pertama adalah sumber bahan mentah. Okey. Dia adalah sumber bahan mentah yang mana kita menyediakan bahan mentah dan bahan asas kepada industri hiliran. Petroleum untuk industri petrokimia. Pasir kita guna untuk industri pembinaan. Kayu balak, perabot.
hasil hutan industri kraft tangan. Dan dia juga berjaya membuka banyak peluang pekerjaan. Dan peluang pekerjaan ni dibentuk berasaskan kepada keperluan-keperluan individu tadi, keperluan-keperluan perkhidmatan. Contohnya bidang perkhidmatan tu sendiri, pembuatan, pembinaan, pertanian, pelombongan, pengkuarian. Semua tu ada je punya individu yang perlu kerjakan. Tak boleh nak kata pelombongan perlu seorang, tak boleh. Ramai pekerja dia. Pertanian kena ramai orang. Pembinaan, orang nak bina sesuatu pembangunan, tak ada seorang dua orang. Kurang-kurang 100, 500. Contoh pembinaan KLCC, ramai ramai pekerja terlibat. Kemudian kemajuan infrastruktur. Okey. Yang mana kita membangunkan pelbagai infrastruktur untuk memudahkan pengurusan sumber. Kita perlukan jalan raya untuk mengangkut semua hasil-hasil mahsul yang kita dah dapat tadi, biji timah, biji besi, emas. Kita perlukan jalan raya nak lalu, nak keluar. Pelabuhan, untuk mengangkut petroleum, untuk mengangkut gas asli. Lapangan terbang, lapangan terbang kertih. Landasan kereta api dibina lewat kurun ke-19 untuk mengangkut biji timah. Contoh Taiping ke Kuala Sepetang, Selangor. Kepentingan sumber semula jadi juga dia boleh menjana pendapatan negara, KDNK, melalui petroleum, gas asli, kayu balak. Tengok dekat sini. Keluaran dalam negara kasar mengikut sektor pada tahun 2016 dalam kiraan RM juta. 800 juta. Ni bukan 800 ribu ya sayang. Ni 800 juta. Berapa tu 800 juta? Tambah lagi 30 belakang ni. Dekat-dekat 1 bilion. Dekat-dekat 1 bilion. Kemudian pembukaan kawasan baru. Bila kita ada orang berjumpai sumber boleh baharu, bila orang dah mula masuk di kawasan tersebut, dia akan membuka sebuah kawasan baru. Contoh yang paling jelas adalah di Kertih, Paka, Bintulu, Miri, Sandakan. Semua tempat-tempat ini dibangunkan dengan kelengkapan, dengan pelbagai infrastruktur dan kemudahan untuk orang boleh pergi bekerja dan pulang daripada bekerja. Okey? Faham Faham? Tak susah mana pun. Jadi secara rumusannya, sumber semula jadi ini terbahagi kepada 2, iaitu sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharui. Okey, sumber boleh baharu boleh menghasilkan sumber tenaga boleh baharu. Okey, itulah dipanggil hidroelektrik, suria, biomas, angin. Manakala sumber tidak boleh diperbaharui, terbahagi kepada 2. Okey. Iaitu sumber mineral logam dan juga sumber mineral bukan logam. Okey. Dan akhir sekali kepentingan. Kepentingan sumber semula jadi ada 5. Yang pertama tadi saya sebut sumber bahan mentah. Yang kedua pembukaan kawasan baru. Yang ketiga peluang pekerjaan, menjana pendapatan negara dan juga untuk kemajuan infrastruktur. Sebagai latihan, anak-anak semua bolehlah merujuk kepada muka surat 113 untuk membuat latihan yang ada di situ. Jawab juga soalan-soalan esei yang ada. Targetlah berapa markah untuk setiap jawapan esei. Ini jawab dekat dalam kertas masing-masing. Jadi bukalah kamera masing-masing, semua nyorok belakang kamera. Yes, Luqman Naim. Tak apa, kalau songkok terbuka, kopiah terbuka tak apa. Jangan baju terbuka, sudahlah. Ashraf, lama tak tengok Ashraf ni. Buka lah masing-masing sekejap je. Dapat tengok seminit 2 pun jadilah. Okey. Cikgu. Ya. Kamera rosak. Ashraf, kamera rosak. Okey. Yang lain, Kalish ke tadi cakap? Oh, okey Kalish.
Wan Hasan sihat yang Hasan Ya Ustaz. Okay, jadi insyaAllah saya harap semua untuk bab 6 ni kita dah habis. Saya akan pergi dengan laju Setiap minggu saya akan target satu bab. Okay, kita ada lebih kurang 25 hari. Kita ada lebih kurang 4 minggu ke hadapan. Minggu pertama, minggu ni. Minggu kedua, ketiga, keempat, kelima. Saya targetkan kita nak habis cover semua syllabus. Jadi bila kita dah habis syllabus, bila kamu kembali ke sekolah nanti, kita akan lebih banyak membuat latih tubi dan sebagainya. Okey, dan saya nak kena backup semula. Backup semula topik-topik tingkatan 1 dan 2 antum. Okey, topik-topik tingkatan 1 dan 2 sebab ada kawan-kawan kita yang dia lompat masuk terus ke tingkatan 3. Jadi latihan tu nanti dia akan cover tingkatan 1, 2 dan 3. Itu mustahab. Jadi tidak ada apa lagi yang saya nak perkatakan. Saya harap ketua yang 2 orang yang saya dah assign untuk kehadiran tu tolong bagi saya kehadiran. Damian sekali lagi Damian. Nama asal Damian ke pelajar baru ke apa ni? Damian? Ada tak ni? Damian? Siapa nama? Nama sebenar apa? Hello Damian. Ya, cikgu. Nama apa? Memang Damian ke apa? Allah bising tak kat rumah. Nama. Damian tu Haris Daniel ke? Ya, cikgu. Dah saya dah confused dah ni Siapa yang tak ada tadi Okey, baik. InsyaAllah. Dapat Razik Dapat selain budak yang ada? Izzuddin dapat? Okey, bagi kat saya message kat saya. Okey, itu saja. Wallahu alam, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada saya sendiri. Akhir kata kalau saya akan muat naik saya akan muat naik dekat YouTube saya. Okey, sila tengok YouTube saya, saluran channel Helmi Abdullah. Okey. Boleh pergi situ, boleh komen, boleh kutuk, boleh maki, semua boleh. Kamu kan suka kan mengenakan saya kan? Bolehlah nak buat apalah cikgu ni tak rock lah. Cikgu pakai apa-apa. Wallahu alam. Okey. Tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.